Ya, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam kelas yang seterusnya. Rekod kehadiran hari ini kalau saya tengok masih lagi dalam masih lagi meningkat lah ya. Masih lagi ada pelajar-pelajar yang masuk, sehingga 7.45 ni ada 37 orang pelajar. Jadi saya harapkan akan masuk perlahan-lahan lah ya, sehingga yang sepatutnya. Okey, so hari ini kita sambung lagi pelajaran kita mengenai gelombang bunyi. Tapi kita akan bincangkan satu topik 10.3. Okay, kita akan bincangkan fenomena-fenomena dan aplikasi. Okay, fenomena ni maksudnya kejadian, kejadian yang mana yang mungkin ataupun yang mana melibatkan berkaitan dengan gelombang bunyi. Okay, kemudian kita akan tengok aplikasi, bagaimana kita nak gunakan kemahiran kita ataupun pengetahuan kita mengenai pantulan gelombang bunyi ni untuk kehidupan harian kita. Ini masuk aplikasi. So, kalau awak dalam handphone awak tu yang selalu awak panggil apps tu, so yang itulah apps tu adalah singkatan kepada aplikasi. So bagaimana kita nak gunakan bagaimana kita nak gunakan pengetahuan kita mengenai gelombang bunyi ataupun mengenai pantulan gelombang bunyi ini dalam kehidupan harian kita. Okey, so hari ni kita masuk dengan fenomena. Okey, fenomena ni saya dah bincang dah dengan awak itu hari. Saya dah cerita dekat awak sikit, iaitu gema, iaitu fenomena pantulan gelombang bunyi yang saya panggil sebagai gema, yang kita panggil sebagai gema. Bila masa gema ni terhasil? Apabila gelombang bunyi dipantulkan balik. So maknanya kalaulah kata dalam kes gambar rajah saya ni ada permukaan yang keras, ada permukaan yang keras, contoh dinding lah, awak bercakap dekat dinding. Mana bila awak mengeluarkan, bila awak bercakap contohnya ataupun awak bertempik contohnya, okey, gelombang bunyi ni dia akan bergerak. So, bila dia bergerak sampai kena dekat dinding, sifat gelombang bunyi, ciri-ciri gelombang bunyi boleh dipantulkan. Bunyi boleh dipantulkan. So, kita dah belajar objek yang keras dan licin. Permukaan yang keras dan licin adalah pemantul bunyi yang baik. Jadi apabila dia kena pada permukaan yang keras, maka dia dipantulkan. So bila dia dipantulkan, mana dia akan datang balik ke telinga awak. Maknanya dia akan sampai balik ke telinga awak. So keluar daripada mulut kita, dia gelombang bunyi ni bergerak kena dinding yang keras. Bila kena dinding yang keras, maka dia akan pantul balik. Dia akan pusing balik dan awak akan sampai dekat telinga kita balik. So, bila sampai dekat telinga kita balik, maka itu yang kita panggil sebagai gema. Itu yang kita panggil sebagai gema. Bunyi yang dipantulkan ini menyerupai bunyi asal. Sama macam bunyi yang awak keluarkan. So mana kalau awak menyanyi, gelombang tadi akan sampai balik ke telinga awak menyanyi juga. Tetapi dia lambat. Maksudnya dia mengambil masa sikit untuk sampai ke telinga awak. Dia maknanya lepas awak bercakap tadi, so dia pergi dulu kat dinding. So bila awak nak dengar balik ke telinga awak tu, dia mengambil masa. Dia bukannya bila awak bercakap awak terus dengar. Kenapa? Sebab bunyi ni dia boleh merambat. Dia boleh merambat. So medium yang dia merambat itu adalah udara. So antara tiga pepejal, cecair dan gas, udara ni paling lambat. Bunyi merambat dalam udara paling lambat. Jadi bila dia pergi kena dinding, dipantulkan balik, awak dengar balik bunyi yang sama, itu kita panggil sebagai gema. Itu kita panggil sebagai gema. So gema ni kat mana boleh berlaku? Kat mana tempat yang biasa berlaku? So macam saya cerita kat awak itu hari, maknanya kalau awak masuk dalam rumah yang kosong, kalau awak masuk dalam rumah yang kosong ataupun dewan yang tertutup, maknanya dia tidak ada apa-apa. Bilik yang kosong, ini cerita kat awak tadi, yang saya cerita rumah kosong. Awak masuk dalam gua pun sama, ataupun awak lalu dekat terowong, ataupun awak berada di kawasan gaung, iaitu kawasan-kawasan yang berbukit. Dan kalau awak bertempik,
awak akan dengar balik gema ni. Ini fenomena, ini kita katakan kejadian semula jadi. Oleh kerana konsep itu, iaitu bunyi boleh dipantulkan. Bila bunyi ni boleh dipantulkan, jadi saintis kata kita boleh guna keadaan ini untuk kebaikan kita manusia. Pantulan gelombang bunyi yang berbeza dapat dihasilkan apabila gelombang bunyi terkena pada permukaan yang berbeza. Maknanya permukaan kita ni tak sama, tidak rata. Maksudnya tidak rata, ataupun permukaan kita ni diperbuat daripada pelbagai jenis bahan, tidak sama. Ini yang dimaksudkan ni, pantulan bunyi yang berbeza. Pantulan bunyi yang berbeza. Maknanya ada yang kalau kena permukaan yang lembut, dia akan serap. Kalau kena permukaan yang keras, dia akan dipantulkan balik. Dan dipantulkan balik tu pula, tengok keadaan dia. Kadang-kadang kalau dia melalui medium cecair, ataupun dia melalui medium gas, ataupun dia melalui medium pepejal, dia akan cepat ataupun lambat. So keadaan inilah yang berbeza-beza ni. Jadi maka saintis pun menggunakan keadaan ini untuk kebaikan ataupun kegunaan kita manusia harian. Pantulan yang direkod ini akan memberikan pelbagai maklumat dan imej yang digunakan dalam pelbagai sektor. Maknanya dia gunakan pantulan tadi, kita tahu contohnya kedalaman laut. Kita tahu, kita boleh bajet berapa jauh, berapa dalam laut ni. Kenapa? Bila dikeluarkan bunyi tak akan bergerak masuk dalam medium air. So dia sukat masa, dia akan set masa kena pada dasar, dan bunyi tadi akan dipantulkan balik, dia naik balik dan dia detect oleh kapal tadi ke ataupun objek tadi. So dia kira masa daripada dia dilepaskan hingga dia bunyi balik tadi, hingga dia detect bunyi itu dipantulkan balik. Dia boleh tentukan kedalaman laut contohnya. So kita tengok, kita akan tengok contoh-contoh lain. So ultra bunyi. Ultra ni bermaksud sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. Satu gelombang bunyi frekuensinya yang sangat tinggi. Bila frekuensi tinggi, kelangsingan dia tu akan bertambah. Sehingga kan kadang-kadang kita manusia ni tak boleh detect bunyi tu. Kita punya had pendengaran kita ni sampai telinga kita tak boleh detect. Itu yang dipanggilkan sebagai ultra bunyi, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil ultrasound. Ultrasound ni saya rasa awak biasa dengar. Yang berfrekuensi lebih daripada 20 Hz, tetapi boleh didengari oleh haiwan. Contoh dia macam kelawar. Dalam gua dan gelap. Tapi dia terbang tidak berlanggar pun antara satu sama lain, ataupun antara dia dengan dinding gua tadi. Kelawar ni dia tidak berlanggar antara sama lain sebab setiap kelawar tadi dia mengeluarkan ultra bunyi. So, setiap ekor tadi dia ada bunyi dia tersendiri. Dia akan kena dinding ataupun dia kena kawan dia. So benda tu akan dipantulkan balik. Kelawar tadi akan kesan balik bunyi yang dia keluarkan, maka dia tahu depan dia tu sama ada dinding ataupun tak ada dinding. Yang ni yang kita katakan ni, memberi panduan arah ni. Ultra bunyi ni kita boleh gunakan untuk kehidupan harian kita. Teknologi pantulan ultra bunyi yang dikenali sebagai sonar dalam industri perkapalan untuk apa? Untuk mengesan objek di bawah air. Selain daripada perkapalan, selain daripada industri perkapalan dan nelayan tadi, sonar juga digunakan dalam sektor perubatan dan perikanan. So kita akan tengok satu-satu. Contoh kegunaan ultra bunyi tadi bila ibu-ibu mengandung, jadi dia gunakan ultrasound ni ataupun sonar ni, lebih kurang macam sonar ni. Dia nak tengok kedudukan baby tadi okey ke tak, dia akan tengok uri ataupun plasenta kat mana. Kemudian dia boleh tentukan jantina, dia boleh tengok jantina tu. Dia boleh tengok jantina lelaki ataupun perempuan. Dia boleh kesan awal, peringkat awal, iaitu menggunakan ultra bunyi juga. Jadi dia dapat image, dia convert kepada image. Bunyi yang pantulan tadi, gema tadi yang kita kata tadi, pantulan bunyi tadi, dia convert kepada image, maka dia dapatlah image macam tu.
Okey, sampai sini faham tak? Sampai sini ada apa nak tanya saya tak? Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah so sekarang dah ada 53 orang pelajar yang dah masuk kita ni, dah 53. So mana ada 11 orang saja. Saya teruskan Okey, so kita manusia ni ada had. Okey, ada had. Had ni bermaksud limit. Jadi ada frekuensi-frekuensi yang tertentu yang kita tak dapat kesan. Contoh tadi yang lebih daripada 20,000 Hz. Telinga kita manusia ni hanya boleh mengesan julat antara 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Apa saja bunyi dalam range tadi kita boleh dengar. Kalau kurang daripada 20 Hz ataupun lebih daripada 20 Hz, maka kita tak boleh dengar. Dan jurang ini, had ini ataupun julat ni daripada range ini makin berkurangan apabila usia kita meningkat. Makin tua saya, makin kurang sensitif saya. Telinga saya ni menjadi kurang sensitif terhadap frekuensi bunyi. Kita dengar bagaimana kita nak mengatasi masalah had pendengaran ni. Bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita menggunakan keadaan ini, bagaimana saintis menggunakan keadaan ini untuk mengatasi had pendengaran ni. Haiwan pula mempunyai had pendengaran yang tersendiri. Kelawar dolphin adalah antara haiwan yang mempunyai julat pendengaran yang lebih tinggi berbanding dengan manusia. Had pendengaran. Deria pendengaran manusia yang terhad menyebabkan kita tidak dapat mendengar bunyi yang terlalu lemah ataupun jauh. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita perlu ada peralatan khas. Mana kita perlu bantuan. Kita perlu gunakan alatan-alatan untuk mengatasi had pendengaran kita. Contoh yang pertama, stetoskop. Stetoskop ni digunakan untuk apa? Untuk membantu doktor mendengar denyutan jantung. Jantung kita berdegup, jadi kita perlu kuatkan bunyi tadi. Untuk kuatkan bunyi tadi, kita gunakan stetoskop. Doktor gunakan stetoskop. Ataupun kalau kita kata kita bercakap perlahan, macam saya sekarang, saya cakap perlahan, awak rasa cakap perlahan. Jadi saya pakai mic. Ni dekat mulut saya ni ada mic ni. Jadi bila saya cakap pakai mic tadi, maka awak boleh dengar. Yang kita panggil sebagai pembesar suara. Pembesar suara. So dalam gambar saya ni kita panggil hailer. Kita panggil hailer. Jadi bila saya bercakap dekat hailer tadi, jadi suara saya akan dikuatkan. Suara saya akan dikuatkan supaya lebih jauh awak boleh dengar. Mana awak berdiri tempat jauh tadi pun awak boleh dengar suara saya. Ni kalaulah kata macam saya yang tua-tua ni, mana memang dah mengalami saya punya gondang telinga saya rosak ataupun dah kurang sensitif dan sebagainya, kita boleh pakai alat bantuan pendengaran ni. Maknanya kita pakai di telinga supaya kita dapat menambah lagi kekuatan bunyi yang masuk ke dalam telinga kita. So, sampai sini ada soalan apa-apa tak? Ini contoh lah. Ini contoh alatan. Ini contoh alatan bantuan. Alatan-alatan yang kita gunakan untuk mengatasi had pendengaran kita. Habis bab 10. 56 orang. Saya dah attachkan saya dah bubuh kehadiran awak tu dekat chat. Pada yang lain tu saya rasa saya stop dulu dekat sini. Dengan kehadiran hari ni 56 orang, alhamdulillah. So saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang, menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berjaya, yang berjaya lah dalam hidup, yang mendapat perlindungan dan restu daripada ibu bapa dan perlindungan daripada Allah. Kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.